Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton program Rakan Muda Live My Sembang siri yang kelima. Hari ini kita bersiaran daripada Pusat Belik Antarabangsa IYC Ceras dan pihak Rakan Muda ingin mengucapkan, pihak KBS ingin mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Pusat Belik Antarabangsa kerana sudi menaja lokasi program kita pada hari ini. Okey, Rakan Muda Live siri yang kelima. Sebelum kita nak berkenalan dengan lebih lanjut lagi dengan ahli-ahli panel kita, saya ingin menerangkan serba sedikitlah berkenaan program ini. Rakan Muda Live My Sembang, kita telah mengadakan beberapa siri sebelum ini dan ini merupakan siri yang kelima. Dan kita telah laksanakan bermula pada bulan Mei yang lepas semasa PKP, dan siri pertama kita telah menjemput Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dengan tajuk dia Al-Quran dan Pembinaan Tamadun. Dan yang kedua, siri kedua, kita telah menjemput ikon pemotoran Malaysia iaitu Hafiz Syahrin dan Tengku Dijanli. Dan seterusnya, siri ketiga, kita menjemput YouTuber terkenal Alif Irfan dengan tajuk dia How to Sell Creatively. Dan yang keempat, yang baru-baru ini, kita telah menjemput seorang selebriti dan usahawan yang terkenal iaitu Syuib Sepatu. Sebelum kami bermula, kami mohon maaf atas kelewatan program live ini kerana beberapa masalah teknikal lah. Okey, kita terus kepada panel kita. Dr. Saya sebut Dr. Wincy Boleh. Apa khabar Dr? Khabar baik, selamat pagi semua. Mak Dan, saya panggil Mak Dan panggil Mak Dan je. Apa khabar Mak Dan? Alhamdulillah sihat. Okey, Mak Dan memang sempoi lah. Oh ya. Okey, Yeah. Okey Doktor. Yeah. Boleh tak kita Doktor kenalkan sedikit dengan Doktor punya biodata? Boleh. Nama penuh Doktor. Sebab mungkin ada yang tak mengenal, tak mengetahui pasal Doktor. Ya. Okay, Nama saya Suwinsi dan saya berasal daripada Damansara Utama dan saya merupakan Miss World Malaysia 2008. Wow. And then 2008. So dah lama dah sebenarnya. Dah tua dah. Dan saya menyanyi, saya compose, saya berlakon dan sekarang sebenarnya saya base kat Spain untuk my second PhD. Tapi saya ulang alik Malaysia dengan Spain. Second PhD. My second PhD. Boleh saya tahu bidang apa? Dalam bidang artistic production. Artistic But in more in production. music. Yeah. Music. Yeah, music, dalam bidang music sebab saya gemar tentang music dan tentang seni, tentang bahasa. Ya, saya suka belajar bahasa dan mungkin sebab saya tak dilahirkan cerdik, jadi saya perlu sentiasa belajar. Second PhD tak cerdik. Tak cerdik. Sebab saya kena mencari benda yang baru. Yeah. Okey, thank you Doktor. Terima kasih. Okey, seterusnya Mak Dan. Yeah. Yes, Ramai tahu yang Mak Dan ni bukan berasal daripada Malaysia, tapi kita tengok warna mata pun tahu dah. Ya, tak, dia pakai contact lens. Memang talent. Ni mata betul dah ni. Ya, remove your makeup. Mungkin Mak Dan boleh ceritakan sedikit asal-usul Mak Dan, dan yang paling penting mungkin penonton-penonton sana nak tahu macam mana dan kenapa Mak Dan tertarik dan jatuh cinta untuk terus menetap kat Malaysia ni. Okey, terima kasih. Thank you pula kepada KBS yang jemput kita datang hari ini. Yelah, semua orang mungkin yang kenal nama tu Mak Dan, tapi nama penuh saya adalah Daniel Tyler. So bila saya datang ke Malaysia 11 tahun lepas 2009, nama saya yang saya perkenalkan diri adalah Daniel Dan. So bila dekat Terengganu kata bila panggil Dan kita akan tahu Mak dekat depan. Jadi Mak Dan. Dan nama tu memang dah lekat dan asalnya saya macam segan juga nak guna kan, tapi dah lama-lama jadi macam dah memang dah biasa sampai dan saya kat sana pun panggil Mak Dan dah. So saya asal daripada UK, datang ke sini tahun 2009. So ni tahun yang ke-11 yang saya dekat sini. Asalnya datang as a tourist 11 years ago. Tak plan pun datang ke sini. Masa tu pun tak tahu pun Malaysia ada dekat mana. Minta maaf tapi memang Sebelum ni pergi Thailand. Sebelum ni Thailand, Laos, Vietnam, all these countries. Tapi saya ada flight daripada Singapore. So that's the
only reason yang saya datang ke Malaysia sebab saya dekat Thailand, saya kena pergi ke Singapore untuk ambil flight. So saya kena lalu je. Tapi dalam yang lalu tu, yang sekejap tu, 3 minggu sebulan tu, minggu juga. yang dalam masa tu kan kita jatuh cinta dan sebenarnya terlepas flight kita daripada Singapore tu sebab mana boleh terus ke Terengganu? Sebab saya dekat Thailand, on the east coast of Thailand, so kita turun ikut, saya backpack, so kita turun ikut bus je lah. So kita turun, makin turun kita sampai di border di Rantau Panjang, Kelantan, dan 2009 saya memang Mak Saleh betul lah kan, pakai seorang dia, pakai backpack, suka pergi jemur dekat pulau, pantai apa semua kan. So Terengganu is orang tahulah kaya dengan pulau dan pantai yang cantik lah. So yang tu buat kita masuk ke pulau-pulau dekat Terengganu. Dan kat Terengganu bila datang ke Malaysia ada rasa macam kelainan, something different daripada negara-negara yang sebelum yang saya travel. Negara jiran kita semua tak dapat macam dia susah nak gambarkan ataupun nak bagi, tapi kemesraan tu, keikhlasan tu yang kita jumpa pada orang Malaysia. Contoh hari pertama, first day yang saya sampai daripada bas tu, saya tak tahu nak pergi mana. Duduk dekat satu kedai kopi dekat Kota Terengganu, minum air macam ni, bayar, kaunter cakap meja sebelah dah bayar. Wow. I macam kenapa pula kan? Saya dah mungkin tahu duduk dekat UK kan. Kita dekat UK, family pun setiap orang bayar sendiri. Bil sampai kan, kita tengok you berapa, bagi. Tak ada 20 sen pun tak bagi. Kat Europe pun sama. So bila jadi macam ni kan, macam terkejut. 19 tahun dia, tapi tak pernah jadi macam masa tu datang umur 19 tahun? Umur 19 tahun. First time datang sini, baby lagi. Betul. Baru nak. Sekarang dah tu dah, sekarang ni dah ubah dah. Okey, terima kasih Mak Dan. Panjang lebar penjelasan diri Mak Dan. Itu bau intro bau sikit. Okey, kita untuk penonton-penonton semua boleh share dan like rakaman live ini di FB KBS Malaysia. Banyakkan share, banyakkan like, banyakkan view Okey. Seterusnya kita ke tajuk perbincangan atau tajuk semai sembang kita pada hari ini. Isi dan kuku. Kalau kita tahu isi dan kuku ni sebenarnya peribahasa, idiom, bagai isi dan kuku yang melambangkan rapatnya seseorang tu. So, tak boleh dipisahkan. Yang tak boleh dipisahkan. So isi kuku ni memberi makna yang sangat mendalam lah. Boleh pisah tapi agak sakit. Terlampau sakit. Kerana ia menggambarkan satu hubungan perpaduan yang sangat rapat. So sama dia boleh kita define dia macam mengukuhkan perpaduan lah. So bagi tajuk isi dan kuku ini, kita nak cuba mengupas isu ini dari sudut berbeza, iaitu sebelum ni kalau kita berbual bicara berkenaan merdeka, berkenaan perpaduan, kita mesti panggil pure Malaysian lah, saya cakap kan, pure Malaysian. Tapi kali ni kita nak orang muda, dia perlukan sesuatu yang berbeza, dia perlukan daripada perspektif yang berbeza. Kita panggil yang non-Malay, kita panggil yang non citizen, Mak Saleh Celup. Dia cuba nak dapat mengungkai isu dari segi perspektif yang berbeza dan tapi secara santai. Okay, my first question goes to Dr. Su. Tahun ni kita merdeka yang ke-63 tahun. So Malaysia merdeka pada tahun 1997 dan ia merupakan satu tarikh keramat bagi every rakyat Malaysia lah. So apakah pengertian merdeka itu sendiri daripada bagi perspektif saya, sebab saya kaum Cina, tapi saya tahu bahawa tapi saya sekolah Melayu dulu. Jadi kebangsaan. Sebenarnya dulu kita boleh pilih pergi sekolah Cina atau kebangsaan. Tapi saya cakap kepada saya sendiri, jikalau saya rakyat Malaysia, saya di mana situ saya tengok sebenarnya Malaysia bagi saya tarikh kemerdekaan itu, saya masih ingat bila bendera itu dikibarkan di sekolah, memang terasa. Walaupun apa etnik, apa agama, apa bahasa kita cakap, tapi sampai 31 Ogos ini, hari kemerdekaan, merupakan satu hari bersejarah di mana ancestor semua kita dah berjuang untuk hari sedemikian. Jadi hari tersebut merupakan sebab saya sentiasa travel. Kalau bila saya rasa sesat ataupun saya berasa sangat lonely kat luar negara, sebab bagi saya mungkin orang cakap mungkin, kenapa you travel so much for all the things, tapi bila saya rasa sunyi dan rasa letih, hari
kemerdekaan itu yang mengingatkan balik saya kenapa I do so much for my country. So masa itu memang sampai hari ini juga 31 Ogos saya sentiasa bawa satu bendera dalam beg saya. Saya mengingat, ya, Tadi apa dia? Yang nampak tadi. Nampak kan. Saya main kereta, saya isu. Ya. I was like, hari ini merupakan apa yang berlaku pun hari ini we have to reset back. Yes. Sebab kita bekerja, kita berjuang semua, ada emosi, ada banyak isu-isu, tapi hari kemerdekaan every year is a reset untuk balik kepada perpaduan. So merdeka itu maknanya bulan Ogos itu memang sangat penting untuk sangat penting. Kita kembali reset. Tak kisah apa yang berlaku apa, Tak kisah bangsa, tak kisah apa agama. Bangsa. Macam kita rakyat Cina kan, bila kita bergaduh semua, tapi you know why you have a round table. So everyone eat together. So when you eat, lupa saja. Sebab keluarga biasa kita pun gaduh. Tapi sebab gaduh, sebab kita cinta demi keluarga kita. Jadi kadang-kadang sama saja. Sampai bulan Ogos, everyone just like go and just celebrate dulu. Bila kita tanggalkan semua itu, macam kita tanggalkan ego, tanggalkan emosi, okey, perpaduan itu kita nampak. Itu yang erti yang sangat. So tahun punya tema merdeka ialah Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatinnya. Malaysia sebab semua nak menunjukkan keprihatinan kita kepada pada masa sedemikian, pada masa yang situasi sekarang ini. Kita perlukan sebab masa sebegitu banyak yang mungkin dalam situasi yang sangat negatif. Jadi kasih sayang, prihatin yang all these soft things sekarang yang kita kenakan untuk negara kita sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Mak Dan pula. Seperti yang kita tahu, saya belum sebut tadi. Mak Dan ni dia seorang warga UK yang dilantik sebagai ikon pelancongan negeri Terengganu pada tahun 2019. Kau ada. Jadi soalan saya, bagaimana Mak Dan melihat nilai perpaduan itu di negeri Terengganu khususnya dan di Malaysia sendiri yang terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa? Okey, yalah macam cakap tadi yang saya daripada tahun 2019 jadi duta pelancongan Terengganu. Dan first experience saya datang ke Malaysia was in Terengganu. So bila saya pun pula datang pergi ke KL, dia jadi bagi saya masa tu rasa macam negara lain. Sebab Terengganu bagi saya is macam going back in time. Kalau you nak tengok macam pakcik-pakcik macam bawa kambing pergi jalan ke apa. Jadi memang UK tak pernah nampak macam tu. Tak pernah nampak kan. Kat KL pun tak nampak sekarang kan. Mungkin dulu nampak kan, tapi sekarang ni tak nampak pun. Macam kampung-kampung nelayan apa semua. So that was for me macam apa yang kita sukalah. Dan Terengganu of course is mainly boleh kata I don't know how many percent, tapi tinggi is Malay punya state lah. Tetapi bila kita pergi ke macam kampung Cina, Chinatown dekat Terengganu tu, kita nampak orang Cina tapi cakap pekat Terengganu. Ada jadi pekat daripada terkejut. Bukan mula-mula, tapi bila kita dah cakap Terengganu, dah cakap macam bahasa Melayu Terengganu. Tapi bila pula jumpa macam Chinese tapi cakap pekat Terengganu, jadi macam jadi macam ada perpaduan kat situ. Dia orang walaupun bangsa lain pun macam mungkin dah cakap dekat rumah bahasa lain pun, tapi bila cakap Terengganu, pure Terengganu. Maknanya bagi saya yang sayang kepada logat, yang sayang kepada negeri tu sangat-sangat menarik sebenarnya. Tapi bila kita cakap pasal Malaysia as a whole, ada certain times yang memang saya nampak perpaduan tu yang memang alhamdulillah memang terbaik lah. Bila ada time macam contoh SEA Games ataupun contoh bila ada sukan. Bila ada sukan, apa-apa sukan, tak kira siapa yang tengah main dekat situ, of course Malaysian lah, tapi tak kira kaum apa, tapi orang support dia, sokong dia. Itu bila kita nampak negara kita tu, saya kata negara kita lah sebab saya kira saya dah Malaysia ni kan. Itu bila kita memang nampak dia memang perpaduan tu, memang kita nampak. Dan of course UK apa semua ada je pun, tapi dia tak sama macam sini. Dia tak sama. Sini bila of course bulan kemerdekaan, dan bagi saya sukan dan bulan kemerdekaan bila ada yang tak sama tu dia punya macam mana perspektif dia? Suasana ke? Suasana sebab jadi soalan pasal itu lah. Kita dah dekat situ sangat. Kita tak ada lain nak cakap kan, tapi nanti kita terangkan sikit. Tapi dia ada beza. Of course UK is a multinational country lah. Sama
Malaysia. More than Malaysian lah. More than Malaysian. Dia bukan more than Malaysian, tapi UK is a lot of different nationalities. They are not British citizens, but a hell of a lot. You pergi London, jangan nampak macam orang macam saya. Dia semua dalam tube, dalam train pun kita dengar macam-macam bahasa. Tapi dia tak ada perpaduan macam sini. Dia tak ada. Dia tak nampak sangat. Dia tak nampak. Okey. Untuk semua penonton-penonton, kalau ada sebarang soalan, sebarang pendapat, sebarang idea, boleh boleh komen di ruangan FB KBS Malaysia. Tanya je. Nanti kita akan jawab. InsyaAllah kita akan jawab dalam ujung-ujung rancangan nanti. Jangan lupa like, share, komen. Like, share, komen. Baik, Madan. Okey, seterusnya Dr. Wincy. Apakah istimewanya Hari Kebangsaan Malaysia yang kita bakal sambut pada 31 Ogos ni dari kacamata Dr. Wincy? I think keistimewaan untuk setiap tahun dia pasti macam tema dia pasti tentang perpaduan dan kita cakap tentang diversity. Tapi diversity macam kat UK atau sekarang kat Spain berlainan. Jadi macam Mak Dan cakap, suasana dan keistimewaan itu adalah bila kita buat sesuatu, dia bukan sahaja daripada kemeriahan, tapi you nampak banyak unsur dalam segi agama, dalam unsur macam Melayuan ataupun Malaysia semua ini. Bila nampak sambutan itu, dia memang perpaduan ada, dan juga sambutan itu daripada golongan muda sampai atas pun you tengok banyak orang yang kibarkan bendera itu. Sebab saya nampak dulu sampai sekarang lebih banyak orang yang kibarkan bendera dalam kreativiti anda, dan macam-macam cara ada yang buat. Keistimewaan itu sekarang kereta. Sangat kreatif. Kereta itu semua. Jadi sekarang macam kita sekarang social media banyak benda yang viral. So a lot of people make use of social media untuk sekarang, sebab orang-orang muda kan. So keistimewaan sekarang, I think a lot of people show. Sekarang kita tak boleh keluar banyak. Macam tahun ini pun tak ada sambutan besar-besar. Tapi keistimewaan untuk tahun ini, saya nampak sebenarnya banyak usaha dalam online social media. Itu yang actually you save cost and you go viral. So that one day overseas can see, Malaysia kita bukan tinggal kat hutan. Sebab bila saya tanya semua, I went UK, orang cakap Malaysia tinggal kat hutan. Bukan. We have tahun berapa? 2007 I pergi UK untuk study. I was like, nenek saya pun dulu. Mak Dan cakap, Nenek cakap, ada television kat Malaysia. Ada television. Nenek ada EPL sama. Nenek saya tanya, dia tengok apa dalam television? Ada bola sepak, ada bola sepak. Dia tayangkan EPL lagi. Kadang-kadang dia cakap, oh wow, your Asian they fly tree to tree. I said, no, that's movie. That's movie. Tarzan. Yeah, it's like our country is developed, it's everything. Hutan itu sebab that's our natural resources. So we have land even bigger. Macam dulu Dr. Wincy pernah duduk menetap di UK, Spain dan sekarang kat Spain. So dia punya perbezaannya. Beza. Sekarang memang saya kat situ, saya macam orang yang pelik. Sebab bila saya pergi, sebab kat Spain sekarang is still majority Spanish people, todo Espanyol. So when I go there and stuff, I say, oh, saya bukan dari negara China, saya Malaysia. Semua anggap dari negara China. Atau Korea. So no, they speaking Korean to me. Bukan. I cakap bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu dengan bahasa Espanyol actually is quite similar. It's the same from Latin. So it's like automobile. Soy Espanyol and hablo Espanyol. Pronunciation is the same. What is table in Spanish? Mesa. Sebab lebih kurang meja. Portugese. Meja. Sebab di Portugal, Melaka, so ada elemen bahasa Melayu pun ada elemen yang it's the same. So bahasa tentang semua ini kan, I think it's more sekarang, it's more about diversity. Dan sekarang pun dekat Spain semua digalakkan supaya lebih orang pergi situ, dan I think we are the first few generasi of Malaysian. When I went UK, ramai ke Malaysian dekat Spain? Tak ramai kat Spain. Dua orang. Dua orang. Kadang kalau saya rindu makanan kat Malaysia, langsung tak jumpa sana. Langsung tak jumpa, especially mamak. Dekat mamak pun memang nampak perpaduan, betul? Perpaduan. Saya setiap kali saya pergi, saya suka lepak kat mamak. Sebab itu yang we feel it. Ataupun kat hawker, Chinese, Melayu, Indian. Sekarang masalah pun banyak. Tahu tak, I bring my friend there, okay, Bandar Alif. You know, one day they were saying, oh wow, your salad is very nice. Dia makan yang Bandar Alif. I cakap, no. Sebab kat UK
okay kita garnishing kan dengan semua. No, they eat your salad is Oh, hard. you eat the whole plate and everything. This is the plate. I was like, itu plate tak boleh makan. Itu banana tree. Tapi betul kan? Restoran tu memang saya nampak sebenarnya wujud banyak perpaduan kat situ. Wujud. Sebenarnya makanan. Mamak lagi. Makanan, yes. Ya, sebenarnya macam dulu saya pergi rancangan masak yang membuka pasaran saya untuk semua Malaysia. Actually masakan yang boleh menggabungkan banyak perpaduan. Bahasa, makanan. Dan sukan. Ya, sukan. Ya. Macam mana cakap. Saya pernah Bukan. satu program TV mana dia kita pergi kita 13 episod. So every episode is 3 segmen. First segment contoh nasi lemak. Kita pergi cari nasi lemak Chinese, nasi lemak Indian, nasi lemak Malay. Rasa tiga-tiga. Nasi lemak roti canai, cendol, rojak. So kita pergi the Chinese version, Indian version and Malay version. That's one TV program we did untuk that's RTM. nice. That's nice. Pasal makanan Saja promote sikit. Yang baru-baru ke yang Bukan baru-baru tapi dia akan tayang insya-Allah akhir tahun ni. Oh, belum. Belum Betul lah, saya rasa macam tak pernah tengok. Kan semua konsep yang Saya baru. masih kurus dalam syuting tu. Tapi Sekarang dah darah sikit lah. Sekarang sikit je. Okey, so soalan seterusnya pada Mak Dan. Okey. Menurut pandangan Mak Dan, mengapa orang muda sekarang ni anak jati Malaysia sendiri kurang bersemangat dalam menyambut Hari Kebangsaan ni? Dan mungkin pandangan Mak Dan macam mana kita nak menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan, Hari Merdeka ni? Okey. Bagi saya ni bukan satu isu yang khusus pada Malaysia sahaja. Anak muda sekarang ni apa-apa yang daripada zaman dulu, kadang-kadang anak muda sekarang ni susah nak teruskan. Contoh baju macam baju kebangsaan, baju tradisional di UK, baju tradisional dah tak ada langsung dah. Memang tak ada langsung dah. So Malaysia still ada, kalau kita banding dengan negara-negara lain, Malaysia still ada semangat tu nak sambut. Dan mungkin tahun ni sebab mungkin itu saya cakap PKP ni is maybe a blessing in disguise. Because it's of course macam Dr. Su cakap tadi, it's created all these online platforms, programs, everything is online. Dan of course anak muda kita online je. Kita tengok budak-budak dengan phone memang apa ni isi dan paku apa dah kuku dengan phone lah. Memang tak akan putus isi dan paku. Memang tak akan putus lah apa ni generasi muda dengan handphone, dengan online ni. So mungkin it's a blessing kat situ, maknanya kita ada tempat yang anak muda senang nak belajar ataupun senang nak take part in these things lah. Which is a good thing lah. Bagi saya kita kena kekalkan benda ni. Jangan dia macam 50 tahun ataupun 10 tahun ke depan dia just jadi macam hari yang biasa. Kita tak nak jadi macam tu. UK dah jadi gitu dah. Tapi kalau tanya I pun UK hari St. George's Day in UK. I don't know when it is. I don't know honestly. I don't know when it is. Nobody does. Tapi dia memang ada National Day. Ada St. George's Day with the flatbird. I bet if I ask 10 orang UK bila which day is St. George's Day, 9 probably tak boleh jawab. Tapi memang dapat cuti macam Malaysia? Dapat cuti tak pasti. Ada perarakan macam Malaysia? Ada? Tak tahu. I don't even think dapat cuti dah sekarang. I don't even think you dapat apa ni public holiday apa sekarang. So sayanglah jadi macam tu. So kita anak muda jangan jadi macam tu. Sebab ini adalah satu kemerdekaan di Malaysia di UK lain. Sebab UK bukan kemerdekaan, dia just National Day. Yes. So of course UK is lain sebab dia UK dulu yang penjajah. So macam tak ada orang yang penjajah dia sebelum tu. So dia tak pernah rasa kemerdekaan itu dari kebebasan daripada penjajah. Nilai-nilai kemerdekaan. Dia tak pernah. So macam mungkin dia tak appreciate benda tu macam orang yang pernah duduk tempat tu appreciate benda tu. Yelah orang British kalau ikut zaman dulu jahat. Moyang-moyang kita kan. Bukan saya baik kan. Okey. Dan punya pandangan tadi, so saya trigger another question. Maybe saya tanya Dr. Wincy lah. Boleh. Mungkin Dr. Wincy, apakah peranan media sosial sekarang ni atau media baru lah kita panggil ni dalam menyemarakkan perpaduan? Sebenarnya media sosial merupakan satu platform yang free and boleh connect international semua. Tapi Matan cakap batas? Ya, tak tanpa batas. Kita kena mempergunakan ini secara baik.
Jadi buat macam anak-anak muda kan, dia nak benda yang trending semua. Bagaimana kita supaya tradisi dengan trending combine. Sebab kadang-kadang ini macam orang muda suka macam pergi mak semua makanan baru. Hari tu ada roti canai cheese. Milo. I was like, buat bagi dia Key supaya untuk viral, letak everything cheese. everything. Jadi kita bila cakap kebangsaan itu jangan terlampau berat. Jadi jika nak buat trend semua, it can be very santai. It can be macam sangat in. You buat sesuatu yang in atau semua trending. Maknanya orang muda tak suka benda yang heavy lah. Dia tak suka orang heavy. Dia suka challenge. Dia suka macam hashtag yang trending. So bila kita buat sesuatu yang trending semua, it's just a rebranding sebenarnya. You cakap makanan semua sebenarnya semua rebranding. Jadi kita benda itu ada dalam. Jadi kadang-kadang mungkin packaging dia yang berlainan. Kan orang muda suka packaging yang berlainan tapi isi dia kena padat. Itu yang ambil gambar IG cantik-cantik. Ya. Bila buat tahun melawat macam apa semua, that logo macam contoh logo KBS ke logo ni buat satu competition untuk anak muda untuk createkan logo. So kita dapat engagement tu daripada anak muda. Rasa apa? You are in the game. You included lah. In belonging. Itu memang very important lah. Anak muda, you kena bagi dia rasa macam they belong there. Because of course they are very important lah. Ni adalah Malaysia yang our future lah. So itu sangat important lah. So jangan kita just overlook that golongan. Biar kita involve them in these things lah, which are actually important lah. Sangat important. Okay. Kita akan berhenti rehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Like, share and comment FB KBS Malaysia. Banyak perkara yang boleh disebut apabila kita menyentuh tentang belia dan anak muda kita. Tidak boleh dinafikan lagi bahawa anak muda sudah bersedia untuk memainkan peranan lebih penting untuk mencorak negara. Dalam masa yang mencabar ini, kegigihan dan tekad belia dapat kita lihat. Tiada yang terlalu muda untuk menyumbang kepada negara ataupun untuk menggalas tanggungjawab demi tanah air tercinta. Anak muda bertungkus lumus untuk mencari rezeki, bekerja keras dalam pelbagai bidang, sudah berlatih dengan gigih dan tidak mudah mengaku kalah, menyumbang masa dan tenaga tanpa mengira penat lelah, mengharungi perjalanan penuh lebih cabar. Anak muda terus berdedikasi untuk memberi pertolongan kepada siapa dan apa sahaja tanpa mengharapkan imbuhan. Didorong oleh rasa tanggungjawab dan tujuan yang kuat, belia sentiasa berusaha untuk membuat perubahan positif dalam kehidupan dan masyarakat tanpa mengira agama maupun bangsa. Anda semua belia adalah tunjang negara. Ayo realisasikan potensi anda. Terus berjuang. Inilah masanya. Dekad ini dekad untuk menyumbang kepada negara
Okay, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang masih setia di live FB KBS Malaysia. Hari ini kita bersama dengan dua orang panel yang saya rasa sangat hebat, iaitu Dr. Su Wincy dan Abang Mak Dan kita. Sebelum kita teruskan lagi, sedikit pesanan penaja di IYC hari ini kita ada kempen derma darah sehingga pukul 3 petang. So sesiapa orang di luar sana yang nak menderma darah boleh datang di Pusat Belia Antarabangsa di Ceras. Okey, kita teruskan dengan, sebab tak terasa sejam, tahu-tahu dah nak setengah jam dah nak habis dah. Okey Mak Dan. Ya saya. Soalan dia. Apakah menurut Mak Dan sendiri, apakah perbezaan Malaysia dan UK dari segi sudut perpaduan yang berbilang bangsa dan sambutan Hari Kebangsaan di Malaysia dan UK? Mungkin tadi Mak Dan cakap, saya mungkin boleh tambah lagi sikit. Okey, sebenarnya kita ada di Malaysia, the National Day in England is St. George's Day. Tapi of course, macam saya cakap tadi, saya memang tak tahu bila. Jadi adakah dekat TV tak ada tayang kan macam dia ada macam Malaysia dia start 15 Ogos sampai 15 September dia dah start suruh kibarkan bendera. Tapi di UK memang tak ada benda. Even the pesanan tu akan jadi dekat berita je, maknanya St. George's Day dekat bawah skrin tu. Maknanya ada, tapi sangat-sangat beza dengan dengan Malaysia punya hari kemerdekaan. Sebab Malaysia hari kemerdekaan bukan hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan. Betul. So satu bulan yang memang nampak daripada 2 minggu awal, 3 minggu awal dah bendera ada dekat kereta, dekat rumah, di kibar, dekat semua kereta semua. Maknanya orang dah semangat benda tu. Dan bagi saya nakkan benda tu dekat UK sebenarnya, tapi dah tak ada benda tu dekat UK. Jadi rasa macam sayang lah, memang sedih lah yang generasi muda dekat UK tak teruskan benda ni. Sebab sebenarnya kita ada sebut tadi juga sikit-sikit, apa ni, generasi muda akan bawa ke generasi ke depan. So generasi muda yang agak penting untuk jadi semangat untuk bulan kemerdekaan ni. Sebab kalau tak, dia akan jadi beberapa generasi dia akan jadi macam benda yang biasa je. Dia tak special, something special. Sebab sekarang ni bulan kemerdekaan special. Dia bukan yang biasa-biasa, memang sangat-sangat special. Itu yang kita nampak perpaduan, kita nampak satu negara memang dah ready apa ni, isi dan kuku. Jadi especially tahun ni bila kita ada PKP, bila kita dalam satu keadaan yang sakit sebagai as a negara economically or whatever, bukan negara economically, every family, semua orang dah rasa. So sekarang ni is especially is even more special sebenarnya bila kita dah macam kita guna bulan kemerdekaan ni untuk bangkitkan balik. Itu yang power, maknanya kita boleh unite semangat kita bangkitkan balik paduan. Itulah. So rasa tahun ni agak special sebenarnya bulan kemerdekaan sebab kita melalui challenge macam tu. Dan sebenarnya opportunities arise from challenges. So bila kita semua challenge macam ni, tapi ni kita baru fikir apa yang kita, macam saya buat kerja okey je sebelum ni, buat shooting ke apa, tapi bila jadi PKP, boom, tak ada. So kita kena tukar, kita kena cari, kita kena adapt. So dari situ kita dapat idea buat ni, idea buat ni. So kita dapat opportunity. Tapi kita cuma kena nampak opportunity tu bila dia dah ada kat depan kita. Tapi sebab tu saya kata PKP ni sebenarnya is a blessing in disguise. Walaupun ada 125 orang yang berkorban, dan situation sekarang ni amat teruk satu dunia. Tapi kita jangan bagi yang mati akibat COVID-19 tu, jangan bagi dia mati yang sia-sia. Jadi kita bangkitkan balik, kita tunjuk apa yang Malaysia, apa yang negara kita sebenarnya boleh buat bila kita fightkan balik lawan COVID-19. Okay, terima kasih Mak Dan. Saya ada satu soalan tapi lagi saya tanya lah. Okey, untuk Dr. Wincy pula. Ada idiom dari West mengatakan there is no strength without unity. So menurut pandangan Dr. Wincy sendiri, bagaimana cara kita nak mengekalkan perpaduan di Malaysia ini, dan apakah sebab-sebab atau faktor-faktor yang boleh menggugat perpaduan kat Malaysia ini? I think khususnya untuk orang muda. Orang muda sekarang terlampau terpengaruh dengan berita-berita yang mungkin tak tahu yang betul atau salah, ataupun golongan yang tua
daripada WhatsApp. They trust WhatsApp more than the news. I was like, Jadi forward. Yeah, it's like kadang-kala tentukan apa salah, apa betul. Ataupun adakah itu dapat mempengaruhi pemikiran kita, itu sangat bahaya. Jadi usaha ini bukan bulan kemerdekaan saja, itu usaha yang berpanjangan. So we cannot lose this strength. Macam perpaduan ini, it makes Malaysia unique. Dan sekarang pun kalau negara kita buat production semua, they want the power of diversity. Betul. So satu colour saja, bila kita buat satu colour, there's no the best colour. But if you have the best layering, you get the best, best of everything, So for us, everything here, dalam Malaysia semua, tapi kita galakkan. We want to see international people here, so that one day kita nampak juga Melayu dan dengan orang yang, kita belajar dengan orang yang layanan supaya kita bertukar ilmu juga. So perpaduan ini bukan sahaja kita stay in the zone keselamatan. So I know that a lot of people don't want to step out of the country. Kadang-kadang saya juga galakkan banyak anak-anak Malaysia go out and see, or orang Barat datang sini. So jangan percaya hanya apa kat social media, apakah berita sebab pandangan sudut berlainan. So you have to find your own answer. Jadi jangan dengar, don't hear or say or whatever. Pergilah. You nikmati yourself, you see yourself. Sebab banyak orang yang mungkin dipengaruhi atau dikawal oleh satu pandangan saja. Kadang-kadang I always say that you travel the world to open your borders. Kenapa banyak orang tua cakap pergi travel, go and study, go and learn. Jangan cakap, jangan baca saja. For us, even I study high, I nak pergi pengalaman. Well, yeah, it's so different. I was like what we say, you will be shocked. Bila pergi situ cakap kita tinggal kat hutan, I was like, no. I was like, no, bukan. That's why I was like, why I keep traveling. Like, saya Malaysia, saya bukan dari China. My ancestor yes, but no, I'm Malaysian already. Saya my 4th generation, 5th generation. So I keep saying we are not, we are sama. Dan kita macam semua orang Malaysia, kita banyak warna. Jadi kenapa warna berlainan? Okay, just go and travel. Sampai hari ni saya cakap Malaysia banyak benda-benda yang cantik semua. Jadi usaha yang berpanjangan, bukan saja daripada kerajaan tapi kita sendiri. Kita sendiri dari rumah, dari banyak. You can you can hulukan semua usaha ini, kecil, besar, apa, asalkan dibuat saja. Jadi usaha ini banyak yang kena berpanjangan, bukan saja dari rumah. Media sosial memainkan peranan sangat penting. Semua dari hati sebenarnya. Dari hati ini tak boleh dipaksa sebenarnya. Betul. You have to feel it yourself. Go and travel, go and see. Jadi macam saya pun saya cakap dengan kita tengok negara orang baru kita dapat compare dengan kita sendiri. Betapa beruntungnya kita duduk di Malaysia. Kan, kadang-kadang ada banyak sampai hari ini banyak kawan Cina saya yang tak tahu bahasa Malaysia. Saya cakap, I was like, if Matt Dan can learn it, boleh. Semalam saja I was meeting with one of the Chinese. I said, go and learn your Malay. I was like, you're Malaysian. I was like, I should introduce Matt Dan. I was like, orang Barat pun belajar bahasa Malaysia. Very fasih. Terengganu sama. That's why I was like, where do you learn it? I was like, ada tuition? Dia cakap tak ada. Saya sampai 3 tuition sebab saya tak pandai. I have 3 Malay tuition. It's still like I'm practicing. So I was like, semua ini usaha yang berlainan daripada anda sendiri. Betul. Tak boleh paksa. It's you show yourself. Ya, itu usaha yang berpanjangan. Terima kasih Dr. Wincy. Okey, Mak Dan, tadi saya tanya tadi, masa mula-mula start, ni off topic sikit, yang masa start show yang sebelum itu. Okey. Macam mana dia orang panggil Mak Dan tu? Nak tahu je sikit. Okey, yang first program yang saya buat tu. First tu. Okey, sebenarnya saya masa tu di Pulau Kapas dekat Terengganu. So actually kalau saya seorang yang memang malu kalau ikut. So bila saya boleh cakap macam ni, semua orang nak suruh buat video, nak suruh belakang buat video cakap Melayu, saya sikit. Saya memang tak nak. Saya memang tak suka, tak nak lah, malu kan. Tak nak. So masa tu kita tengah cakap, orang tengah pegang je telefon, tengah rakam, curi kan. Jadi viral dekat YouTube. So daripada situ kita saya dapat ada producer yang datang dekat Pulau Kapas, dia datang tanya nak buat ke tak kalau kita nak buat satu TV program. I macam, tak tahulah boleh ke tak kan. Tapi yang saya tahu macam jenis saya macam ni. Semua orang sebelum kita buat semua tak pandai. Sebelum if you never try you never know. Yeah. So macam saya rugi apa kalau
saya spend 1 hari just untuk ikut dia dan cubalah depan kamera cakap macam ni, dia ajar sikit, okey buat macam ni. So kita buat. Untuk dapat pusing satu Malaysia lagi. Itulah macam kita buat apa-apa kerja yang kita buat. Of course sebelum kita lakukan kerja tu memang kita dah tahu kita boleh buat ke tak. So try je lah. Jangan malu-malu sebab benda ni macam okay ni live. Kita tak boleh kalau kita salah cakap ke apa, tak boleh buat apa. Tapi bila kita buat TV program macam tu, it's not live. So kalau you salah sebut ke, you buat boleh mistake ke apa, cut je, start again. It's not the end of the world. So saya try je lah dan itu yang jadi lekat sekarang ni jadi travelog lah. Jadi travelog. Cara host rancangan. Jadi actually first tu kita dapat 2 job masa yang sama. So back to back kita kena shoot. Satu dalam Malaysia, satu yang luar negara. So back to back kita kena shoot. Dan dua-dua memang saya tak ada pengalaman apa lah. Tapi sebenarnya itu yang saya tanya orang, yang saya buat macam postmortem pasal macam apa yang orang terasa pasal program tu. Orang suka tengok program tu, orang suka tengok saya hosting tu sebab I'm obviously not a trained host. I cakap macam natural, logat yang kita rasa natural tu, dan cakap benda yang depan mata dia, tak ada proper training sangat. Kalau you nak macam tu, jangan cari Madan. Tapi kalau you cari nak yang profesional lah. itu yang saya cakap macam sekarang ni moderating apa kan, you kena, the most important thing in when hosting or whatever is you have to be confident. You have to be natural, be yourself. And enjoy, have at least some kind of minat or whatever in the program which you are doing. Like for me, if somebody asked me to do a program about, I don't know, makeup for women, right? I don't know, why would I do that? It's obviously tak sesuai untuk saya buat. Tapi you have to, don't just terima apa-apa job lah. You have to, but it's also a fine line because in the beginning you have to terima every job lah because you also got no money. So untuk cuba diri. Cuba diri, tengok apa yang you boleh buat, tapi you need to find your groove lah. It takes time lah, tapi itulah. Okey Madan, yang satu soalan berkenaan kemerdekaan. Semangat kemerdekaan ni kita harus semarakkan oleh rakyat Malaysia bukan sahaja 31 Ogos. So bagi Mak Dan sendiri, mengapa pentingnya untuk kita memperingati dan mengekalkan hari kemerdekaan ni? Mengekalkan semangat kemerdekaan ni. Bukan maksudnya bulan 8 bulan 8 saja, tapi sepanjang tahun. Sepanjang tahun lah. Again lah tahun ni dengan PKP, dengan COVID-19, dia adalah satu yang peringatan untuk kita. Untuk dia memang buat kita sedar sebenarnya. Bukan setakat pasal pasal kemerdekaan ke apa tak, tapi cara yang kita hidup sebelum ni. Macam orang yang struggle dalam PKP ni adalah orang yang mungkin tak ada saving ke apa, mungkin dapat gaji dah habis cepat. So itu akan ada yang memang sangat-sangat kesedaran lah. Dan kesedaran tu akan timbul juga isu-isu lain. Macam sebenarnya untuk saya sendiri, dia buat yang saya rasa sebelum ni cara yang saya hidup ni macam mana, apa yang kita buat salah, apa yang kita boleh berubah, apa yang kita change. So dalam tu kita ada juga kita punya semangat kemerdekaan. So ada ke saya ni macam patriotic untuk country saya? Macam mana kita nak ukur patriotic tu? Dia sebenarnya benda tu susah nak ukur. You tak boleh nak ukur kan. Dia everybody has their own way of celebrating. Everybody has their own way of being patriotic. It's not just about pakai baju Melayu yang apa ni, yang bendera yang panggil jalur gemilang, tapi dia daripada hati kita punya niat kita. Dan it's not about proving it to somebody how betul. how tiba-tiba kan, it's not about proving it, showing off how look at how patriotic I am. Tak, dia is all in the hati lah. Sebenarnya apa yang rasa dalam hati tu, ada ikhlas ke tak. Itu yang bagi saya adalah benda yang kita tak perlu. It's not about just showing off lah. Kita tahu dalam hati kita yang kita ni patriotic. Kita sendiri sepatutnya tahu yang kita ni patriotic atau tak. Betul lah, betul. Betul bagus. Betul lah. Okey. Dr. Wincy. Malaysia mengamalkan, sebab kita memang berbilang kaum. Kita ada Malaysia, kita ada Chinese, kita ada Indian, kita ada Kadazan, Iban, Dusun, Bajau. So Malaysia dia mengamalkan pluralisme kalau macam banyak konsep agama tu lah. Dia bukan asimilasi macam mungkin kalau kita tengok Indonesia, dia mengamalkan asimilasi di mana
semua bangsa pakai satu nama yang sama dan semua sekolah yang sama. Faham. Malaysia tak. Dia pluralisme. Ya. So konsep ni kita pakai untuk mengekalkan perpaduan dan mengekalkan hubungan etnik yang baik di dalam Malaysia. So bagi Dr. Vinci sendiri, bagaimanakah sistem ini berkesan dalam menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia ni? Sebenarnya I think pluralism ini mungkin I think traditionally sesuatu yang baik, tapi kita sentiasa cakap there's something else kita kena tambah. That's why bahasa kebangsaan itu sangat penting. Sebab benda yang berlainan kan. Where's the connecting point? So kadang-kadang kita tak fikir benda itu. I know it's kebebasan semua itu. Kadang-kadang terlalu bebas tanpa batasan itu pun tak baik. Sebab it's too freedom also, there's no limit. So kadang-kadang itu akan menjejaskan banyak benda. Macam semua itu. Jadi kenapa saya cakap pluralism itu dengan bahasa kebangsaan kita yang menyatu padukan semua benda. Jadi you have your own kebebasan untuk agama, untuk benda lain, tapi bila ada satu same stage yang itu bahasa kebangsaan kita yang menggabungkan kita. So itu yang sangat penting sebab bila di negara kita banyak, kadang-kadang saya dengan my kawan rakyat Malaysia, kita rasa bangga bila kita walaupun kita semua berlainan tapi sama Malaysian, boleh cakap bahasa Malaysia. Jadi kadang-kadang nak cakap benda-benda yang tak nak masalah dengar bahasa Malaysia sebab dia tak akan faham. Yalah. Ya, so tapi kalau jumpa saya faham tau. Itu bahaya juga tu. So kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita kena inovasi. Diversity is our best. It's our best, practice, but we have to approach. have diversity with a link, you know. Kadang-kadang terlalu bebas tanpa link itu juga tak ada perpaduan itu. Jadi kadang-kadang kena ada strategi juga. So you can, I was like, you have to have some common point. Kan? I was like, pluralism with inovasi kat dalam dia. Okay. Ni ada soalan daripada KBS. Okay. Page KBS, soalan yang saya tengok memang ratai lah. Ya. Ni dia tuju pada dua-dua. Boleh. Banyak dan pelbagai lagu bertemakan kemerdekaan dan paduan yang kita selalu dengar dekat radio dan TV. So apakah lagu patriotik kegemaran Dr. Suwinsi dan Mak Dan? Kenapa suka lagu tu? Lagu. Saya mula dengan Dr. Vinci. Boleh. Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Ya, sebab Jalur Gemilang ini bukan satu yang I think it's a very easy song juga dan sangat bersemangat. Bila kita macam kibarkan bendera dengan lagu memang Jalur Gemilang. 2000 dah lama dah. So but it's quite upbeat also. So for that era also it's something like it's not just very slow atau apa. Jadi semangat itu bagi saya, I need the feel. So macam rasa okay. Of course, like for me also I like our national song sebab itu yang nostalgic. So it's a combination. Ada kajian tau, lagu negaraku tu antara lagu yang paling bersemangat. National anthem kan? yang antara national anthem yang paling bersemangat. Saya pernah dengar kajian. Seluruh dunia. Kan? Seluruh dunia. So I think that's the most nostalgic one. So you remember the feeling. So ada banyak versi-versi yang berlainan dengan banyak yang Jalur Gemilang atau banyak lagi yang banyak tentang Malaysia semua itu. Jadi untuk macam I think different generasi. Tapi negaraku yang is the most. It's the most. It's always there. Yeah, it's always there. Okay, kalau Mak Dan pula, Saya patriotik kegemaran. Saya tak tahu ni adalah lagu yang memang khas untuk bulan kemerdekaan ke tak, tapi saya memang suka dan maksud lagu ni, lirik lagu ni saya suka. Lagu M. Nasir, Anak-anak Kita. Kalau dia saya tak boleh nyanyi, tapi kalau YouTube ya kena tengoklah lagu M. Nasir, Anak-anak Kita. Dia pasal macam lirik dia memang sangat mendalam lah tentang anak-anak kita lah, anak-anak Malaysia, anak-anak sejati Malaysia lah. Dan kena tengoklah, kalau tak tengoklah M. Nasir, Anak-anak Kita. Dia lagu yang macam saya cakap lah, saya tahu itu adalah lagu yang khas mereka untuk bulan kemerdekaan, tapi maksud dia tu, dia punya lirik tu memang ada yang semangat yang berpaduan tertentu. So saya lagu tu lah, sebab saya of course macam lagu negaraku, of course saya banyak kali buat event yang kita kena dengar, saya tahu lagu tu, tapi saya tak dapat nostalgia itu macam orang lain dapat demikian zaman sekolah dulu apa semua, sebab saya tak ada benda tu. Tapi saya boleh rasa benda tu yang every event yang kita pergi apa semua apa ni bermula dengan negaraku, maknanya semua orang berdiri dan masih hormat lagu tu. Masuk hormat lagu tu. Semua orang tak kira apa ni belakang kami semua akan berhenti dan dengar lagu tu. Kat UK pun banyak bash UK yang ni kan. Kat UK tak ada.
Tak ada macam tu kan. Time tengok God Save the Queen, time Olympics ke apa gitu je lah. Oh, kalau selalu ni memang dia tak pasang dekat TV. Tak, dekat sekolah ke apa tak ada. Tak ada? Tak ada. Mungkin setahun sekali ke. Setahun sekali tu sempena apa? Sempena apa lah. Christmas kot. Christmas dia pasang lagu bangsa. Tapi bukan rasanya. Biasa kan dia ada assembly pagi kan. UK tak ada nyanyi lagu God Save the Queen. Tak ada. Saya tak pernah. Dan kalau ada pun saya tak akan nyanyi lah. Okey, tak apa. Okey Mak Dan, ini soalan yang kedua daripada Facebook Live kita. Setiap kali sambutan Hari Kemerdekaan, kita selalu tengok perarakan kemerdekaan 31 Ogos. Apa yang paling Mak Dan dan Dr. Suwinsi tertarik sekali bila ada perarakan tu? Okay, Mak Dan dulu. Bila kita punya kan yang 31 Ogos tu, ada perarakan tu, apa yang paling Mak Dan minat nak tengok? Yang paling saya minat nak tengok, saya Kita suka Kita kebal. dah, saya ni suka ke ni, apa ni, dia punya kapal terbang tau. Oh, dia punya Okay. persembahan negara tu. Sebab saya zaman kecil dulu memang saya nak jadi fighter pilot lah. Sampai saya masuk enroll dalam apa ni punya cadet jadi ni apa semua kan. Tapi macam doktor tu cakap saya tak berapa cerdik lah nak jadi fighter pilot kan. Tapi saya sukalah bila tengok ada dia punya show. Sebab rumah saya nampak tahun lepas saya nampak dia punya kapal terbang dia punya apa ni jets tu fly kat situ. So memang saya suka lah. Kalau saya dengar tu memang saya akan carilah. So dia punya show, dia persembahan dia dengan asak dia semua. Tu menarik tu yang saya suka tengok. Kalau Dr. Wisi, Saya suka tengok marching. Sebab dulu saya PBSM, so saya pun marching. So saya tahu untuk training dulu kan dipilih tahu sekolah ada bukan competition. Semua boleh, betul. Wah, dulu saya kawat sampai saya pingsan sebab satu hari kita train 6 to 8 hours and then kita kena pergi sekolah lagi. Jadi bila kita terpilih, wah memang rasa bangga. Jadi every year I will look at that. So tengok anak-anak muda sekarang bagaimana training semua, memang sekarang sangat kreatif. So nampak mereka berkawat semua, saya tahu like you know it's very it's bagi saya sebab all this is memory. So saya faham. So bila tengok saya nak tengok wow, they improve so much. Ya, zaman kita kena buat ni, wah sekarang banyak benda yang mereka buat. Sayang tahun ni tak dapat je. Ya, tak apa. I think ada inovasi yang berlainan dan juga I think it's good for us to upgrade. You have no idea, mungkin tahun yang akan depan semua orang akan terbang atau you have no idea, you know. I was like 2021 it should be something better, bukan backwards, okay? It's something negative but it's something to push you in front. Yeah. Dr. Wisi pernah pergi perarakan tu? Saya pernah buat macam PBSM untuk you know standby the crew there. Bila saya kat sekolah menengah, siapa pengsan kita pergi. Volunteer pergi sebab nak tengok. Sebab dulu kan semua orang pergi nak tengok, pergi tolong pun tak apa, tak dapat pergi marching pun tak apa, pergi situ. Memang rasa tahu, memang itu satu pasukan yang besar sebenarnya. Kita tunggu daripada awal pagi sampai lewat malam pun makan bungkus nasi, saya masih ingat. So you see people fainting, also we go and help. Sebab semua orang ada murid, ada you know banyak orang yang kibarkan bendera. So pasukan Belanda you have to be very disciplined. Kita have to stand by, don't know what time. Tapi itu macam memory yang you can't buy it until now. So zaman sekolah sampai sekarang. Ya, itu dah anak muda, pergilah. You have to go. Kena merasai itu yang bagaimana. Ya, semangat itu nampak semua bukan usaha sendiri saja. Satu rancangan benda ini, how many months you train. Dan banyak daripada negeri yang berlainan kita berkumpul untuk demi satu hari. Usaha itu, ya. Okey, nampaknya kita dah nak hampir sejam. Jadi mungkin sedikit rumusan ataupun your personal conclusion mungkin daripada Mak Dan berkenaan topik ni, berkenaan kemerdekaan, berkenaan perpaduan. Rasanya yang saya cuba untuk sampaikan yang selama ni is untuk generasi muda yang kita jangan bagi bulan kemerdekaan ni macam, saya guna perkataan pupus. Macam jangan bagi dia macam dia tak jadi satu bulan yang special. Sebab dalam segi sejarah dia memang sangat special dan juga segi perpaduan tu, time ni je kita memang nampak perpaduan pelbagai kaum di Malaysia dah jadi bersatu. Unity tu bukan senang. Negara-negara lain tak ada macam tu. Macam saya compare banyak dengan UK ni. UK tak ada benda-benda macam ni. Malaysia adalah special kerana kemerdekaan tu, kerana perpaduan tu. So jangan bagi dia pupus. Generasi muda akan yang bawa ke depan. So it's your responsibility lah.
Okay, kalau Dr. Misi, Dan- mungkin sedikit Yeah. conclusion. I think tanpa kira bangsa, agama ataupun usia, kita kenalah we have to keep continue. Sebab masa ini mungkin kita yang buat. The next time kita nak tengok lebih banyak orang muda yang you lead us. So we only can do it ourselves like that. So this is your future, dan benda-benda yang bukan, don't let us, let all these things to pecahkan semua ini, sebab usaha yang so many years already. So bagi kita dia macam birthday lah, birthday yang Betul. have to every year Malaysia remember. punya birthday. It's your birthday. Yalah. Kenapa the birth of Malaysia, bagaimana ia datang? So banyak yang berkorban dah, ancestor kita. Jadi janganlah ulangi kesilapan. Sentiasa saya cakap dengan murid-murid saya juga, cakap please don't ulangi kesilapan yang dulu, okay? Betul. Belajarlah benda yang bagus, buatlah benda yang bagus. Usaha kemerdekaan ini adalah it's everyone punya. So itulah usaha yang dan tradisional kita, supaya kita nak membanggakan negara kita. Just continue the effort. One day dia akan benda yang berlainan. So tak kira 100 tahun, 200 tahun, kita nak tengok perpaduan itu dan usaha itu. Jangan ketinggalan, jangan cakap oh ini tak trending. Kita keep rebrand sampai dia jadi satu trend. Ya, itu saya. Ya, that's my kesimpulan. Okay, terima kasih. kasih. Nampaknya sejam memang tak terasa kan. Rasa macam baru Kejap 5 je. minit lepas lah Ah, cakap. Kejap je. Boleh je nak sambung tapi Boleh sambung. tak Nanti kamera lah. kita sambung kamera lah. Lepas ni kita makan kedai makan ke apa. Okay, sebelum saya akhiri kita punya program Rakan Muda Live My Sembang siri kelima ni, saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Mak Dan sudi menerima jemputan daripada pihak kami untuk kita borak-borak santai. Begitu juga dengan Dr. Wincy kerana sudi terima kita punya jemputan dan kita berada di sinilah untuk membincangkan satu topik yang saya rasa sangat bertepatan dengan bulan ini, sebab lagi berapa hari? Lagi 11 hari, 10 hari kita akan bakal menyambut Hari Kebangsaan kita, iaitu pada 31 Ogos. So kita akan berjumpa lagi pada next siri ke-6. So kepada semua penonton-penonton yang mendengar, yang menonton, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana sudi menonton kami ni. Jangan lupa untuk saksikan yang nextnya. Dia punya tetamu still rahsia, kita akan beritahu dari masa ke masa. Sila like page FB KBS Malaysia, promote sikit, dan kita jumpa lagi pada siri ke-6. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye bye. Banyak perkara yang boleh disebut apabila kita menyentuh tentang belia dan anak muda kita. Tidak boleh dinafikan lagi bahawa anak muda sudah bersedia untuk memainkan peranan lebih penting untuk mencorak negara. Dalam masa yang mencabar ini, kegigihan dan tekad belia dapat kita lihat. Tidak muda yang terlalu muda untuk menyumbang kepada negara ataupun untuk menggalas tanggungjawab demi tanah air tercinta. Anak muda bertungkus lumus untuk mencari rezeki, bekerja keras dalam pelbagai bidang, berlatih dengan gigih dan tidak mudah mengaku kalah, menyumbang masa dan tenaga tanpa mengira penat lelah, mengharungi perjalanan penuh cabaran. Anak muda terus berdedikasi untuk memberi pertolongan kepada siapa dan apa sahaja tanpa mengharapkan imbuhan. Didorong oleh rasa tanggungjawab dan tujuan yang
kuat. Beliau sentiasa dalam berusaha untuk membuat perubahan positif dalam kehidupan dan masyarakat tanpa mengira agama maupun bangsa. Anda semua, beliau adalah tunjang negara. Ayo realisasikan potensi anda. Terus berjuang. Inilah masanya. Dekat ini, dekat anda.